Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pendengar-pendengar podcast Borak Pumpam, podcast duo santai kita bersama aku MFY dan Cikgu Faris. Cikgu Faris okey Faris, ha? Cikgu Faris okey tak ada. Alhamdulillah. Masih kental untuk bercakap di Borak Pumpam Masih kental dan juga masih sentiasa merindui untuk bersama dengan kau. Asal ni sejak 2 minyak ni kita tak rakam selalu ni. Kau sibuk ke aku sibuk ni? Kita beri ruang pada pendengar kita mencari-cari cahaya Borak Pumpam. Borak Pumpam kita ni dah boleh promote produk apa yang telah boleh. Kita dah mencapai berapa ribu viewers Dah boleh masuk iklan dah. Aku pun dah dapat check pertama. Macam itulah kiranya. Boleh lah buat orang kata ada lauk atas meja. Nilai sesuap nasi tu macam Perdana Menteri ke-9 kita kata tu. Keluarga Malaysia kan dia kata kan. Ni nak ulas benda tu ke? Kita itu jong-jong sikit lah. Untuk episod 24. Minum dulu. Minum dulu. Episod 24 bro. Episod 24 ni kita nak pumpam sikit pasal cikgu tak nak vaksin ni. Alamak. Kau peti cikgu. Cikgu tak nak vaksin ni. Tapi kat Johor je lah sebab jadi isunya. Asalnya pada siang tu ada sidang Dewan Undangan Negeri. Masa sidang Dewan Undangan Negeri ni selepas ditangguhkan yang Skop pendidikan lah. Selepas ditangguhkan masa pembukaan titah tuanku tu, ditangguhkan seminggu ke berapa hari dah tak ingat titah aku. Yang sangka buruk jangan jadi Dewan ni seperti sangka buruk. Titah itulah. Dan selepas tu ditangguh sebab COVID apa benda entah. Dia sambung balik. Dia memang aturan macam tu, memang jadual macam tu Fahmi. Tak, dia tunda sebab ada urusan COVID ke apa entah. Patutnya sambung macam biasa. Macam biasalah, ada kaki tangan di Dewan Undangan Negeri tu positif ke? Tak tahulah. Ataupun masa tu dia nak drag sikit. Menteri Besar masa tu nak drag sikit isu keabsahan kan. Masa tu tengah kecoh isu keabsahan. So mungkin tak tahulah. Aku tak tahu apa yang terjadi sampai dia drag tu. Kami selit sikit politik ni sebab Johor ni memang dia tak nak jadi negeri pembangkang. So untuk menentukan keabsahan ni dia akan melihat keadaan di pusat juga. Yelah, itu sebenarnya apa yang terjadi di pusat tu akan memberi reaksi juga pada negeri. Betul. Kan kita dah dalam Malaysia kan. So tak payahlah nak jerit sangat undang-undang tubuh tu. Dia akan di overlay juga dengan Perlembagaan Malaysia sebab kita dah join Malaysia kan. Balik isu tadi. Balik tadi lepas tu hari ni hari Senin ni start perbahasan dan soal jawab. Pada siang tu biasalah start pukul 9 sampai pukul 11 ke 12 macam tu sesi soal jawab, di mana adun-adun akan tanyakan soalan dan esko-esko dan Menteri Besar akan menjawab soalan-soalan tu. Dan satu soalan daripada Don Maharani tak silap, dia tanya pada esko pendidikan YB Mazlan Bujang kita pasal cikgu yang tak vaksin lah. Dan YB Mazlan pun menyebut seramai 779 guru menolak vaksin. Tapi kalau kita tengok dalam konteks Johor, guru tu general tau. Kita kat Johor ni ada sekolah agama juga. Adakah itu termasuk? Sebenarnya kita guru-guru ni Fahmi, untuk pengumpulan data bagi kita bersedia untuk menerima vaksin dan juga untuk kita sanggup menerima vaksin atau tak nak menerima vaksin tu memang telah dikutip lama data tu daripada bulan 2 lagi.
kan. Dan kita pun telah isi, dan juga kita yang dah divaksin, macam saya ni 1 dos, kita telah update kita punya data kita di satu macam desktop lah, kan? Di My Operasi, e-operasi tu lah, yang katakan kita dah terima dos. Dah dos. Yang rakan-rakan yang ada ini pun dah, yang umur sebaya dengan saya, umur 30-an lah. Diorang dah lengkap lah 2 dos. Yang saya 4 September ni, saya bukan anti vaksin, saya berkorban demi negara. Saya menerima vaksin bagi mencapai imuniti kelompok. Data untuk menerima vaksin tu, dan dari situ, dari data yang dikutip oleh pejabat pendidikan daerah, oleh bahagian dalam perkhidmatan pendidikan. Saya percaya juga, termasuk sekali dengan bahagian pendidikan agama yang mengendalikan sekolah agama di negeri Johor ni. Termasuk juga dalam data 700 lebih tu, sebab dia pun combine juga. Dari situ data tu yang dinyatakan oleh YB Mazlan Bujang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri tu. Sampai 700 lebih. Itulah dia kan. Dan susulan daripada tu, ada seorang warganet ni, dia pergi tag laporan Harian Metro yang mengatakan 779 tu. Dia tag pada Tunku Mahkota Johor. Dan TMJ pun respon lah. So apa respon dia? Dia kata dia minta dia minta pengarah pendidikan negeri dengan semua guru tu menghadap. So dia nak jumpa lah. Bila jadi macam ni, aku teringat cerita Sedebal tu, Fahmi. Sekolah ingat Sedebal. Cerita Sedebal yang kau cover tu. Yang kena panggil pengarah, PPD, pengetua, dengan pengetua kena ngadap. Itulah dia. Dekat depan meja ngadap betul-betul. 3 berempat tu. Takkan nak mengadap macam tu kot. Tapi itu isu berat. 700 lebih datang mengadap seorang-seorang. Itu isu berat tu. Dan aku tak rasa lah dia nak, dia respon secara spontan terus ni TMJ. Dekat Twitter yang sama juga dia reply, dia retweet. Tapi aku rasa dia jumpa dalam tu, dia cakap dia nak boleh selesaikan secara berhemah. Mungkin Esko Mazlan, YB Mazlan Bujang pun ada cakap kerajaan negeri ambil pendekatan nak kaunseling, jumpa apa semua kan. Tapi ini no hard feeling tapi bagi aku kan, sepanjang yang aku borak, aku jumpa orang ni, kerja aku jumpa orang ramai kan. Dekat podcast pula, dekat Clubhouse punya apps, dekat macam-macam lah. Tapi kebanyakannya memang kelompok guru ni yang ramai. Aku tak nak cakap dia anti vaksin. Dia terpengaruh sampai dia takut nak ambil vaksin. Kelompok ni yang ramai. Kenapa Aku rasa WhatsApp group guru-guru ni lagi hebat lah impak dia. Sebab apa, Fahmi? Kita guru di highlight kan. Sebab guru pun mewakili kaki tangan awam 500,000 guru yang ada di serata Malaysia ni, termasuk sekolah kebangsaan, sekolah menengah dan bahagian-bahagian sekolah yang lain. Jadi betul? Bila figure ni 700 lebih untuk negeri Johor, 779 yes. 779 yang tak nak menerima vaksin ni. Sebenarnya bukan mewakili semua guru yang dikatakan berdegil. Boleh katakan situ berdegil. Bolehlah berdegil akibat daripada terpengaruh. Cuma mungkin ada juga yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Ada juga yang terpengaruh. Jadi benda ni sebenarnya sangat mempengaruhi jugalah, sebab anak-anak kita yang berada di sekolah pun masih lagi ada kajian sama ada mereka ni boleh menerima vaksin atau tak kan. Betul tak? Betul. AstraZeneca ke Pfizer ke sesuai untuk diorang. Tapi kerajaan pun masih lagi belum berani untuk mengesahkan sama ada anak-anak ni boleh menerima vaksin. Boleh menerima vaksin atau tak. Jadi ianya akan memberikan kesan kepada kalau berlaku pembelajaran secara bersemuka. Kalau guru sendiri pun tapi untuk tak silap aku untuk bulan 9 ni tidak mengambil vaksin Untuk bulan 9 ni start
pelajar tingkatan yang berusia 13 sampai berapa lah? Apa? Budak-budak tingkatan ni 13 sampai 17 Kenapa? Usia. Yang boleh. Tingkatan 1 sampai tingkatan 6. Umur 13 tahun sampai 17 lah kan? 17. Okay. So itu yang akan didulukan, terutama yang ambil periksa. Settle kelompok tu baru yang umur 12 tahun. Budak-budak ni BPSR. Untuk buka naik sekolah bulan Oktober ni. Oktober Oktober. Mantan Menteri bekas Menteri Pendidikan Azizudin hari itu baru buat pengumuman. Pembukaan sekolah pada 1 September ditangguhkan ke bulan Oktober. Tapi bagi negeri yang berada di fasa 1, sekolah tak dibuka lagi. Belum ditetapkan sama ada Oktober atau, jadi PDPR berjalan seperti biasa. Tapi aku ingin menarik perhatian lah kat sini. Bagi cikgu-cikgu yang terpengaruh atau enggan mengambil pelalian vaksin ni, MPSM atau Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, iaitu melalui yang dipertuanya iaitu Encik Muhammad Arifin bin Abdul Rahman, dia menyarankan mereka yang tak mengambil vaksin ni, enggan mengambil vaksin ni, dia orang menyarankan diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum memulakan mengajar secara bersemuka. Dia kena buat tu lah, sebab dia ada pro and con lah. Kalau tak nak ambil, so bagi aku kita tak boleh salahkan, kita tak boleh salahkan cikgu-cikgu yang tak nak. Bagi aku lah. Kita tak boleh salahkan, even tak kisahlah cikgu ke atau rakyat Malaysia yang tak nak ambil vaksin. Itu hak dia orang. Dia orang ada hak untuk tak nak ambil kan. Mungkin ada sebab-sebab lah. Itu aku tak nak cerita soal kelompok anti-vax. Mungkin ada yang tak anti-vax tapi dia tak confident nak ambil. Itu antara rakan-rakan aku ambil satu contoh rakan aku ni, dia berlepas bersalin. Dan dia menyusukan anak. Jadi dia rasa bimbang, kalau ambil vaksin ni mungkin akan menjejaskan susu ke apa ke, kan, menjejaskan anak dia jadi X-Men ke kan. Dia pun baru lepas bersalin kan. Jadi dia rasa insecure kat situ, tak selamat kat situ kalau untuk dia ambil vaksin. Betul. Ini kita ambil pertimbangan sebab kemanusiaan jugalah. Kita nak menghukum semua. Kita tak salahkan alasan-alasan tu. Dia orang ada alasan tersendiri. Dan kalau yang sampai alasan tanam chip magnet dekat badan tu, aku tak boleh terima lah. Tapi mungkin ni alasan yang lebih kepada implikasi kesihatan tu yang penting. Psikologi pun ada juga, Fahmi. Sebab apa? Ada juga yang diorang ni trauma. Ada yang ahli keluarga sendiri yang mengambil vaksin. Tapi dah cukup dah 2 dos vaksin tapi meninggal dunia selepas menerima vaksin yang lengkap 2 dos ni. Jadi kes ni dia orang rasa macam itu antara faktor penyumbang. Kan? Lengkap 2 dos tapi meninggal disebabkan COVID. Kawan aku, sepupu aku, kata ahli keluarga terdekat aku yang ni lah contohlah dah ambil 2 dos vaksin pun meninggal. Itu ajar lah, tapi bagi dia tu mungkin trauma lah. Betul. Kita tak salahkan semua pandangan kan. Itu semua pandangan kita, sepatutnya kerajaan ambil kira. Dan satu lagi bro, Lobak Man, Lokman Adam kan. Dia dia tiba-tiba nak saman orang, dia nak saman kerajaan, kalau tak silap aku lah daripada apa yang aku faham. Sebab kerajaan macam mewujudkan 2 kelompok diskriminasi. Satu yang dah vaksin, satu yang tak vaksin. Aku dah lama trigger ataupun dah lama akan yakin akan berlaku perkara macam ni. Isu diskriminasi. Bila kerajaan nak tangani kelompok yang tak nak vaksin dengan yang dah vaksin, itu akan jadi isu dan dah jadilah pun sekarang. So macam mana pandangan kau? Ada 2 dos boleh makan kat kedai. Yang tak ada suntikan, tak lengkap 2 dos, tak boleh makan kat kedai. Makan kat kedai tu tak kisah sangat. Ni tak boleh nak masuk mall, tak boleh nak pergi pasar raya beli barang kan, mati kering kat rumah pula kan.
Lobak man saya cakap lagi, saya akan bersama dengan peguam-peguam saya. Kan, kita akan membela orang-orang yang macam ni. Takkan kerajaan nak sekat. Kita akan menyaman mereka yang menghalang individu yang sepatutnya berhak untuk memasuk ke mana-mana tempat tetapi dihalang. Saya akan menyediakan peguam saya. Itulah Batman cakap. So macam mana? Apa pandangan kau? Kita tengok, aku ingat petik daripada apa yang dikatakan oleh bekas Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan YB Kerry. Dia kata dalam persidangan Dewan Rakyat, dia kata untuk cikgu-cikgu ni kan, dia ada akta khas untuk kita hukum mereka yang menolak vaksin ni. Tapi akan ada sesi kaunseling atau program-program yang akan diadakan supaya mereka ni hadir, bagi diorang ni sedar akan kepentingan pengambilan vaksin. Betul. Dan KJ cakap itu dalam konteks kelompok cikgu, betul? So kita generalkan dia, kita luaskan lagi skop apa yang KJ cakap tu. Maknanya rakyat dan masyarakat awam pun tak ada undang-undang yang tahas untuk kenakan hukuman kepada siapa yang tak nak ambil vaksin, betul? Dan benda ni pun bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin pernah cakap pun, dia tengah mempertimbangkan untuk jadikan vaksinasi ni sebagai wajib. Tapi tu baru pertimbangan dan perbincangan lah. Cuma bagi aku tak setujulah kalau diwajibkan. Sebab benda ni membabitkan kerajaan sendiri tak berani ataupun tak ada kata putus. Vaksin ni kesan dia apa, hanya berdasarkan data klinikal yang dari negara luar, data klinikal daripada pengeluar vaksin, dan data klinikal daripada pihak-pihak yang menjalankan kajian secara freelance. Betul? So maknanya ada loophole lah kat situ. So aku rasa kita mungkin ada cara lain lah untuk kita nak tangani isu kelompok yang belum vaksin dan kelompok yang vaksin. Macam cara untuk menakutkan rakyat ni, Fahmi. Contohnya menyedarkan, bukan menakutkan lah, beritahu yang situasi semasa dengan varian-varian baru yang varian Delta pun kita tahu dah semakin mengganas, kan? Boleh merebak dalam masa yang cepat. Tambah pula dengan maklumat yang informasi yang katanya virus Delta ni, banyak kat WhatsApp katanya virus Delta ni akan mudah menjangkiti bagi varian Delta ni akan mudah menjangkiti bagi mereka yang mengambil vaksin. Itu bila maklumat ni sampai ke orang ni, ya Allah, lagi kelang kabut dibuatnya. Itu aku mengharapkan lepas ni itu sebenarnya bukan peranan Menteri Kesihatan tau. Itu sebenarnya peranan Menteri Penerangan dan Komunikasi untuk menggerakkan jentera dia, menerangkan dan memberi penjelasan yang tepat. Kan? Selepas ni function lah sikit Menteri Penerangan dan Komunikasi tu. Kan? Sebelum ni macam tak function perkembangan nak ambil 3 dos lah. Jangan tolak semua kat Menteri Kesihatan. Menteri Kesihatan sibuk nak jaga hospital dengan sektor kesihatan awam. Itu dah terkarap lah. Alang-alang dah masuk tu ni. Alang-alang dah masuk Pak Menteri ni. Ni Pak Long Mael kita dah angkat sumpah ni. Dalam 39. Itulah dia. So sekarang ni menjadi tanda tanya. Timbalan Badan Menteri, Jabatan Kabinet dia macam mana? Konsep membalas budi tu akan ada macam Abah dulu buat. Sampai betul. Melantik ramai bondong-bondong menteri dan timbalan menteri. Sebelum cerita menteri ni, aku nak share lah pandangan aku pasal isu kelompok yang tak vaksin dengan vaksin ni. Bagi aku, kita kan dah ada test kit kendiri tu yang menggunakan ailio dan calitan saliva kan. Jadi bagi aku, contoh dekat mall lah, kat tempat-tempat premis perniagaan ni, dia orang sediakan dekat pintu masuk
siapa yang belum vaksin, buat ujian dekat situ, on the spot kan. Sebab ujian tu cepat kan, 15 minit kan, 15 minit boleh nampak kesan. Buatlah kat situ. Itu dia kena berkesanan untuk yang ujian ni berapa persen ni? Tu aku tak sure, kena check. Tapi kalau nak ada effort lah, orang kata tak ada timbul diskriminasi kan, buatlah kat situ. Tapi kosnya terpaksa, kosnya kena yang ditanggung orang tu lah, sebab dia nak pergi tempat tu walaupun dia tak cukup dos kan, ataupun dia tak ambil vaksin. Tak ambil vaksin langsung. At least kita bagi dia orang pilihan lah kan. Kalau tak boleh pergi terus tu macam tak lah, bagi aku kena dia tak adalah diskriminasi. Itu diskriminasi juga ni. Macam mana? Diskriminasi juga. Diskriminasi sebab orang lain tak kena salitan lah. Sebab kau tak nak ni. Sebab kau tak nak suntik, kenalah orang kata ada satu, macam nak cakap entah, bagi aku ini prasyarat lah. Kena jadi normal baru lah maksudnya. Betul. Sebab risiko pada anda tu lebih tinggi. Bila risiko pada anda tu lebih tinggi, anda sendiri kena ambil inisiatif lah. Orang lain takut. Itu pandangan aku lah. Tapi aku rasa kerajaan baru ni banyak lagi think tank power yang boleh fikir benda tu kan. Takkan kita pengendali podcast Borak Pumpam ni yang nak bagi idea kat dia orang. Kita share benda-benda macam ni je. Okey, balik pada cerita menteri. Aku Pak Menteri tu jawab Pak Lagu. Aku rasa aku lebih kan ni, tak tahu ni. Sama ada dia akan buat macam Abah buat, berbondong-bondong, atau apa ni. Memang dua isu tu yang akan dah orang dah mula bercakap dah. Kabinet Pak Long Mail ni kabinet kecil atau kabinet besar? Kabinet besar sama macam Tan Sri Mahyadin, ataupun kabinet lebih kecil. Dan macam-macam senarai dah keluar. Menteri ni lah, ada satu list tu 30 menteri, 31. Ada satu list tu siap poster dengan PDF lah. Ada berapa ada puluh kat menteri. So mana datang kabinet kecil tu? Dan tadi dalam ucapan sulung Perdana Menteri ke-9 kita, dia ada buat tawaran mengajak pembangkang untuk menyertai. Sebelum ni Tan Sri Mahyadin pun pernah buat tawaran yang sama. Cuma satu spot je dia bagi untuk pembangkang. Cuma Pak Long Mail ni dia tak detail berapa ramai dia ajak pembangkang nak join kan. Takkan half. Sebab tu aku tak rasa YB Fahmi Fazil ni YB Fahmi Fazil, YB Lembah Pantai pengarah komunikasi PKR, dia kata nak lebih detail tawaran tersebut, macam mana bentuk nak pelaksanaan dia, sama ada kan Pak Long Mail PM ke-9 kita kata dia menawarkan kepada pembangkang untuk bersama dengan kerajaan untuk menyertai Majlis Pemulihan Negara. Betul. Dan juga jawatan kuasa untuk menangani COVID-19. Betul. Jadi dia orang nak penerangan yang lebih jelas lah, penlibatan pembangkang yang macam mana, sama ada pembangkang ni secara nak cukup syarat ke atau betul-betul nak inklusif. Yes. Jadi dia mencadangkan PM bertemu dengan ketua pembangkang. Dan juga ada naratif kata letaklah Anwar Ibrahim Desai ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri. Itu jadi kerajaan berpaduan. Naratif ni susah juga kan. Tak boleh. Kat Indonesia boleh. Politik Malaysia punya budaya susah. Kan bersilat pula walaon. Ada di AP kan bersilat. Tak boleh. Jangan buat hal. Kita tega dengan kefahaman dan pegangan politik masing-masing. Betul. Tega dan taksub. Aku tak nak guna tega dengan taksub lah. Tak catchy. Apa ayat dia? Aku ada teringat. Batak.
Batak jawatan, batak like. Batak sangat Batak ni yang susah ni. Kuasa. Aku sangat setuju dengan titah yang di-Pertuan Agong tu, politik baru. Kan? Tapi aku kalau dapat duduk dengan tuanku kan, aku cakap, tuanku saya setuju tuanku dengan titah pandangan tuanku. Tapi sembah ampun patik harap diampun lah, aku cakap. Patik berpendapat mungkin lagi 20 atau 30 tahun belum tentu Malaysia boleh buat politik baru, disebabkan dengan mentaliti dan perangai-perangai politikus Malaysia ni yang Batak. Aku nak cakap macam tu. Mesti tuanku kata, itulah, saya pun nampak muka-muka Batak ni. Itulah dia. Jadi apa yang Pak Long Mail, aku percaya Pak Long Mail ni boleh buat satu benda yang mengejutkan. Sebab dia jenis yang pakai baju pun ada yang baju tak gosok kan, biasa. Baju-baju lama, itu image dia kan, baju longgar kan. Tapi dah jadi PM ni, dia dah ada special tailor semua, mesti baju dia smart-smart lepas ni. Dia punya menantu pun ni apa, mendege tu. Reggae fashion kan. Menantu dia. Itulah dia. Tapi apa, itu cerita joke je lah. Pasal dia punya penampilan apa semua tu tak ada jadi isu pun. Cuma bagi aku, sebelum PRU 15 ni dia kena buktikan lah kan. Betul. Tapi ramai ada juga naratif yang cakap macam ni. Alah, pusing-pusing balik situ juga pergi dia. Kerajaan Perikatan Nasional balik tukar orang nombor 1 dia. Lepas tu ada pula yang cakap, kesian PPBM kena game daripada Johor tukar kerajaan sampai ke Melaka, sampai ke Perak, tukar kerajaan, end up semua dengan Perdana Menteri semua kena tukar, kena game dengan UMNO. Ada seorang bagi tahu aku, Fahmi. Ni cakap sikit lah. Takkan Abah Tan Sri Muhyiddin Yassin ni sebodoh ini untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri dan juga merestui Ismail Sabri sebagai PM ke-9. So Abah akan comeback kan ni? Itu saja. Abah akan comeback kan ni? Kau tengok tak sebelum angkat sumpah tu, sokongan, ada satu kenyataan media daripada Tan Sri Muhyiddin sendiri. Tan Sri Muhyiddin kata sokongan kepada Ismail Sabri adalah bersyarat. Tu lah. Kau kena tengok kat situ, Abah bukannya bodoh punya orang. Kena. Lepas ni UMNO dulu main peranan sebagai seolah-olah dia macam pembangkang, walaupun dia sekali dalam Perikatan Nasional. Dia lepas ni promote kerajaan gagal. Lepas ni situasi sama akan berlaku, cuma bersatu pula jadi pembangkang. Lepas ni aku rasa bersatu akan mainkan peranan apa yang GB buat dulu. Apa yang GB update kat Facebook selalu tu, dia akan buat macam tu. Tu pun satu aku terlintas kan bila bertukar kerajaan ni, dan balik semula kepada kerajaan BN atau UMNO yang satu aku nak bagi pandangan lah. Orang-orang UMNO kena sedar, dia orang kalah PRU 14 tapi dapat jadi kerajaan juga. So buatlah betul-betul, janganlah merapu. Tu satu. So yang tadi balik pada apa tadi kau cakap? GB. GB. Aku tertanya-tanya, lepas ni apa GB yang akan update dekat FB dia? Dia nak bahan siapa pula dah? Tu bro, sekarang ni kunci di tangan UMNO. Mungkin become a driver now. Mungkin ada GB di dalam bersatu lepas ni. Peranan GB tu ke hadapan akan dimainkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Aku tu macam tu. Mungkin boleh jadi Abah pula akan jadi abahku. Dulu jadi bosku, ni abahku. Alamak. Dia pula akan main troll lepas ni. Dia boleh duduk tepi, relax. Lepas tu tukar lagi kerajaan. Abang Non sampai ke sudah duduk tepi pintu istana. Aku dah nampak dah petanda dia akan bercakar ni. Si Faizal Azumu, Timbalan Presiden Bersatu kata masih PN. Ini masih lagi PN. Kalau depend on numbers, ni masih lagi kerajaan Perikatan Nasional.
Memanglah. Itu betul lah dia cakap. Maslan dengan Abdul Rahman Dahlan kata ini kerajaan UMNO, Barisan Nasional. Baru Itulah dapat kuasa kan. Aku rasa dia akan mulakan percakaran tu. Baru dapat kuasa, masing-masing ada ego. Sebelum ni pun ego juga. Aku pun tak faham lah. So nanti ni untuk ke hadapan PRU 15 17 bulan hingga 21 bulan lagi kan, untuk ke PRU 15. Prestasi kerajaan sekarang UMNO yang telah berapa? 17 bulan? 17 bulan lagi untuk PRU 15. 17 bulan tempoh Abah memerintah, 17 bulan lagi PRU. 17 bulan ni akan disambung oleh Datuk Ismail Sabri. Jadi prestasi Ismail Sabri sama ada untuk menangani keadaan sekarang ni, krisis ekonomi, krisis kesihatan, ianya bergantung pada prestasi kerajaan ni untuk menghadapi pilihan raya, sama ada kepercayaan rakyat itu akan kembali semula kepada UMNO. Ini masanya untuk UMNO buktikan. Ini masanya untuk UMNO buktikan yang mereka mampu untuk membawa aspirasi rakyat bagi terus mendapatkan kepercayaan pada PRU 15 nanti. Betul. So kalau Abah 17 bulan, Datuk Seri Ismail Sabri pun kalau dia maintain dapat mempertahankan kuasa pun 17 bulan lah sebelum dia bubar parlimen, betul? So kalau aku jadi penulis sejarah kan, bab Perdana Menteri ke-8 dan ke-9 tu aku satukan je dalam satu page. Sebab 17 bulan kan, dua-dua tak lama. Tak payah nak cerita banyak-banyak. Itulah dia. Dalam sepenggal kita 3 kali PM dan tukar PM. Tapi ni sekarang setuju tak gencatan politik? Anwar Ibrahim kena relax, kena join je lah. Ikut je flow apa yang Ismail Sabri ni nak buat. Betul. Ada pandangan yang gencatan politik, tapi bagi aku tak setuju. Aku tak suka perkataan gencatan politik tu. Sebab nama pun ahli politik. Memang kerja dia. Dia orang kerja dia politik lah. Takkan nak jual aiskrim kat tepi jalan. Betul. Itu kerja dia. Macam orang kata cikgu apa pun nak mengajar, tak payah mengajar lah. Apa pun semua benda memang kat Malaysia ni politik. Ada orang cakap macam ada media banyak lah interview masa tengah kecoh polemik politik kan, interview rakyat, suruh rakyat cakap berhentilah berpolitik, berhentilah, kita ni merebut kuasa ni. Dia bukan merebut kuasa, berebut. Rakyat pun kena faham, kalau tak ada kestabilan tu tak boleh nak memerintah. Tak ada kuasa politik tak boleh memerintah dengan baik. So kenalah berpolitik dan mendapatkan kestabilan, bukan merebut kuasa kan. Dan itu kerja-kerja orang politik. Dan bagi aku, dan memang nama dia ahli politik. Lainlah kalau perang tu kita tak berperang setiap hari. Tiba-tiba ada konflik kita berperang, patutlah ada gencatan senjata kan. Itulah Fahmi, apa nama, kalau orang kata kan, lantaklah ahli politik nak buat apa, nak rebut kuasa ke, nak pergi nak catur apa-apa pun kan. Aku tetapkan kerja aku juga. Dia kena ingat juga, ahli politik ni lah, tindakan politik, kestabilan politik yang kau cakap tadi tu akan memberi kesan kepada gaji dia. Yelah. Akan beri kesan kepada gaji minimum dia nanti. Betul lah kan? Keputusan ahli politik, langkah ahli politik ni juga akan menentukan pendidikan anak-anak dia. Akan menentukan makan minum dia nanti, ahli politik. Sebab politik ni lah, kuasa politik lah kuasa yang nombor 2 selepas kuasa Tuhan. So tak payahlah kita nak cerita gencatan politik. So memang orang akan berpolitik lah kan? Gencatan politik tu maksudnya macam Agung kata lah, hentikan politicking. Maksudnya kena saut lah apa yang Pak Long mahu kan, masukkanlah dalam Majlis Pemulihan Negara. Kalau boleh bagi idea tu, boleh bagi idea. Aku bukan nak sokong sangat Dr. Ismail Sabri ni lah, tapi 17 bulan tu sementara nunggu PRU 15. Satu Profesor Ulung pernah kata, apa rasanya, kenapa Profesor Ulung? Samsul Amri lah. Apa salahnya kalau
kerajaan kata kerajaan prihatin, bersama juga namanya pembangkang prihatin. Pembangkang cuba jadi pembangkang yang prihatin. Itu maksud dia. Boleh Buat juga kerja pembangkang. Pembangkang jalankan kerja dia membangkang lah, atau memberi idea yang mungkin tak sebulu, idea yang tak selari dengan kerajaan. Tapi kerajaan janganlah tolak bulat-bulat. Bila kerajaan menyekat atau menolak, itu yang timbul perbalahan. Sama-samalah bincang, terima setiap pandangan dengan hati terbuka dan berjiwa besar, kan? Jangan kita sekat apa-apa pandangan ataupun yang elok maki pandangan orang tu, kan? Tak terima pandangan orang tu memang akan menimbulkan rasa tak senang lah. Melainkan kalau Datuk Ismail Sabri ada two-third majority. Dia boleh buat kepala otak dia sendiri. Yelah, macam dululah kerajaan-kerajaan BN sebelum ni kan. Ada 2/3, tak ada masalah lah. Itu sesama dia je lah bincang kat parlimen pun tak hirau lah. Dan Ismail Sabri kena ingat lepas ni ada bajet pun akan ada undian. Benda-benda tu yang itu bukan ahli politik nak berpolitik pun, tapi dah memang prosedur, ada undian, nak tengok berapa ramai yang menyokong. Itu secara tak langsung kan. Bukan dia orang sibuk nak rampas kuasa pun. Kita kena faham lah jadi rakyat pun. Dan ya, aku faham polemik politik ni ada orang sampai menyampah kan, sebab yang kalau tak ada polemik politik pun, kalau kerajaan tu tak berkesan mentadbir, rakyat akan terkesan juga. Bising. Apa pun buatlah kerja masing-masing. Yang tak ada kerja tu kita sama-samalah masyarakat membantu kan. Kita pun tak perlu nak harapkan kerajaan sangat. Itu pandangan aku lah. Harapan kita macam ada satu harapan lah di hujung terowong, cahaya di hujung terowong apabila pembukaan sektor ekonomi. Cakap sikit lah pasal ekonomi kan. 11 aktiviti dah dibuka. Jadi macam ada peluang sikit lah. Buat vaksinasi kita pun, kaitkan vaksinasi tadi, sehari dah 500 lebih lah kita memvaksinkan rakyat kita. Kena maintain lah. Jadi insyaAllah lah, mungkin Imuniti kelompok tu kita akan capai. Mana yang buat keputusan tak nak vaksin tu, kembalilah, cubalah vaksin. Inilah pengorbanan kita untuk kita merdeka, menghadapi bulan kemerdekaan ni. Inilah pengorbanan kita untuk negara kita. Ambillah vaksin rakan-rakan semua. Kau sebut merdeka kan? Pak Long Mael dapat berucap hari merdeka tau sebagai Perdana Menteri. 64. Kita tunggulah apa ucapan dia. Aku pun tak sabar ni apa barisan kabinet. Aku nak ambil satu analogi lagi Fahmi. Okay. Sikit lagi analogi Fahmi. Pasal UMNO. UMNO ni katanya berada sekarang tengah berenang. Okay. Di tengah lautan, tiba-tiba dia jumpa pulau. Jumpa daratan. Dan sekarang ni dia jumpa daratan tu, kau rasa macam mana kalau kau berenang dekat daratan, dia dah jumpa daratan ni, kan? Kau rasa apa? Gembira tak? Gembira lah, tapi belum tentu lagi ada jalan keluar. Gembira, malah dia gembira dah duduk kat pulau. Tapi sebenarnya kau duduk kat pulau, Abid. Keliling kau tu tak tahu apa jadi kat kau. Yalah. Bahaya macam mana akan pergi kat kau. Itulah akan jadi kepada UMNO. Aku suka analogi tu. Nasib baik tak baik, itu kita akan tengok nanti. Ianya bergantung pada keikhlasan dan juga prestasi Datuk Ismail Sabri ni untuk mengeluarkan dan menjadikan negara kita berjaya menghadapi COVID-19 ni. Mantap. Penutup yang mantap oleh Cikgu Faris. Okay. So, aku rasa itulah cukup episod 24 kita. Dah setengah jam pun kita pumpam. Dari cerita vaksin cikgu, kena panggil TMJ, sampailah kepada politik Malaysia bertukar tangan, bertukar baton. So apapun kita tunggu dan nantikan apa line up kesebelasan utama daripada Ismail Sabri. Adakah akan terdapat menteri yang injured kekal ataupun cacat kekal terus. Sama-samalah kita nantikan. Okay. Bagi dia 100 hari bro. 100 hari. Kita bagi peluang. Kena kira lah tu. 1 hari.
kan. Tapi kejap-kejap sangat, 22 bulan, 17 bulan, mana sempat orang nak buat perubahan. Kalau beli kereta pun baru servis pertama. Itulah dia. Tapi apa pun lah, kita nantikan episod 25 apa kita nak pumpam mungkin selepas pengumuman barisan line up ke-11 utama. Okey, Cikgu Faris. Okey bro. Apa pun lah, fikir-fikirkan dan apa kita punya tagline? Biar pumpam asalkan berilmu. Ya, ciao, assalamualaikum.